Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan rancangan Jawapan Paneh Cik Man. Kita kembali bertemu sebagaimana yang kita janjikan pada hari ini. Baik, kalau semalam Cik Man sebut tentang solat, hari ini pun kita akan sebut tentang solat bahagian 2. Sebab apa nak bincang banyak episod tentang solat? Sebab solat ini merupakan orang kata perkara yang paling penting, eksklusif diberikan kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Kemudian nanti di akhirat soalan yang pertama, dalam kubur jadi penerang cahaya. Macam Cik Man sekarang ni bercahaya, ada lampu sana lampu sini. Ni kalau tutup ni gelap, sebab tu Cik Man kena buka. Maka begitu juga dengan solat. Maka solat merupakan cahaya yang paling mutlak untuk menerangi kubur kita dan juga di akhirat nanti. Maka sebab itulah Cik Man buat yang kedua ni supaya ada ruang untuk korang ataupun netizen untuk Cik Man jawab soalan yang selama ini terpendam sahaja. Tapi sebelum Cik Man pergi lebih jauh, saksikan video ini dahulu. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah, korang semua sudah menyaksikan video tadi berkenaan dengan solat juga. Dia samalah video semalam tu sebab kita nak bincangkan topik yang sama, solat 1 dan solat bahagian 2. Baik, Cik Man semalam di penghujung ada uraikan tentang rukun solat. Dan hari ini Cik Man akan huraikan juga rukun solat, tapi kita boleh detailkan lagi dan mungkin ada persoalan-persoalan yang tepi-tepi tu kita akan jawab. Jadi semalam kita bincang rukun solat daripada dulu kita belajar ada 13 perkara, ya. Dimulai dengan niat, berdiri tegak, takbiratul ihram dan kemudian diakhiri dengan salam. Okey. So itu 13 perkara yang mesti ada. Bila kita faham rukun ni tak boleh tinggal satu. Jadi tak bolehlah adik-adik kata, Cik Man, saya dah buat 12, majoriti 99% kot. Saya tinggalkan satu rukun. Takkan tak boleh? Tak boleh, dik. Sebab rukun ni memang dia gabungan untuk menghasilkan satu zat yang cukup sempurna. Macam rumah kita kata tak sempurna kalau tak ada atap. Memang kita boleh tidur. Tapi kita takut mungkin ada yang meteor jatuh ke ataupun hujan kita kena timpa ke dan seumpamanya. Maka begitu juga dengan solat. Tidak dianggap sebagai kesempurnaan solat. Walaupun satu sahaja, sangat minoriti, paling sedikit yang kita tinggalkan, tertinggal ataupun sengaja tinggal daripada melakukannya dalam perbuatan solat. Baik, jadi yang pertama tadi berkenaan dengan niat lah. Niat ni kerja hati. Sebab tu dalam perbahasan mazhab ada yang mengatakan bahawa sunat kita sebut lafaz niat tadi tu, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Jadi apa? Makmum ke imam? Makmuman sebagai makmum, imaman sebagai imam lillahi ta'ala. Maka itu lafaz yang kita keluarkan dengan suara. Jadi kalau tak baca niat, sah tak solat Cik Man? Maka jawapan yang confirmnya sah. Kerana yang penting berniat. Niat bukan dengan mulut tapi di hati. Niat itu an-niyah makanuha fil qalbi. Niat itu tempatnya dalam hati. Kan hadis Nabi ada sebut dalam hadis sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Maka itu huraian rukun yang pertama. Jadi tak payah nak complicated sangat pasal niat. Orang kita kadang-kadang dalam bab niat ni dia was-was tau. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada setengah orang yang was-was, dia angkat takbir banyak kali. Kenapa awak angkat takbir banyak kali? Bila kita tanya kenapa kau angkat takbir banyak kali, macam tak yakin aja. Sebab saya nak masukkan niat dalam hati saya. Dia confused. Sebenarnya dia sudah berada dalam keadaan niat daripada rumah lagi dia datang. Kemudian ketika dia masuk surau, memang dia tahu dia nak buat apa. Dia nak buat apa dia? Masak sayur kailan ikan masin ke ataupun nak semayang? Memang nak semayang. Kemudian dia melangkah menuju ke imam, saf yang pertama. Dia tahu yang tu imam paling depan. Kemudian ada barisan-barisan, ada saf. Dia masuk dan niat dia memang sudah padu untuk melaksanakan solat. Jadi ketika dia angkat takbiratul ihram, dia kekalkan mesti diwujudkan niat yang memang sedia ada di antara lafaz alif Allah dan juga huruf ra akbar. Allahu akbar, masukkan niat dalam sebutan lafaz Allahu akbar. Jadi benda tu memang dah jadi fitrah, memang benda tu automatik. Maka itu huraian rukun yang pertama. Kan tengok, kita rasa masa kita dekat nak habis dah ni, sedangkan rukun pertama pun masih panjang lagi.
Kemudian yang kedua, berdiri tegak. Berdiri tegak ni bagi yang mampu. Kita tengok tentera, polis semua disiplin, maka itu menghadap dia punya bos ataupun menghadap dia punya ketua tentera. Ini kan pula menghadap Rabbul Jalil, Tuhan sekalian alam, bos segala bos, sudah pastinya mesti berdisiplin, tegak setegak-tegaknya bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu, Nabi ada bagi diskaun. Bagi siapa yang tak mampu berdiri, semayang duduk. Bagi siapa yang tak mampu semayang duduk, semayang berbaring. Bagi siapa yang tak mampu berbaring, semayang dengan menggunakan isyarat mata dan seumpamanya. Yang tak mampu, niat dalam hati, nak kata Allah tu bagi diskaun banyak, dalam hati pun nak asyik alasan, gali kubur. Jadi begitulah nak kata diskaun yang Allah berikan kepada orang yang tak mampu untuk melakukan sekian. Yang penting kau melakukan solat. Cik Man tak boleh tinggal juga Kalau kita tak nak pilih yang dalam hati, boleh tinggalkan solat. Jangan risau kau pilih antara dua je gila mampu. Itu je kalau perempuan tambah lagi satu, datang haid. Kenapa Zaki tak solat? Datang bulan. Pandai-pandailah kau tanggung sendiri. Baik, itu berkenaan dengan tak mampu berdiri. Kemudian kita beralih kepada rukun yang ketiga, Allahu Akbar. Allahu Akbar kena sebut betul-betul. Alif itu yang awalnya, kemudian ra. Allahu Akbar. Okey, kemudian dalam lafaz Allahu Akbar itu mesti kita berniat, kita faham apa benda yang kita nak buat. Tak boleh kita salah Allahu Akbar ataupun kita tukar perkataan akbar tu lain Allahul Azim dan seumpamanya. Itu lafaz yang memang sunnah dan warid daripada lisan Nabi dalam soal ataupun cara-cara melaksanakan solat. Alright? Orang bisu, adakah dia tidak ada saham untuk mendapat pahala daripada solat, ataupun adakah dia akan masuk neraka dan seumpamanya? Sesungguhnya seseorang itu melakukan kewajipan setakat yang dia mampu. Bagi orang yang tak bercakap, tak boleh bercakap, dia bisu, maka dia solat fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah setakat yang kamu mampu. Itu rukun yang kedua tadi. Kedua berdiri tegak, kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat surah Al-Fatihah. Dalam banyak-banyak surah dalam Al-Quran, 114 surah, maka surah Al-Fatihah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi surah yang asas di dalam solat, iaitu salah satu daripada rukun solat. Sebab surah selepas itu tak wajib. Sebab tu kadang-kadang ada netizen ataupun adik-adik ni tanya, Ustaz, saya selepas baca Fatihah saya terus rukuk, saya tak baca surah lain. So boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Tapi pahala kita kuranglah. Alright? Di banyak soalan yang netizen tanya Cik Man. Kadang-kadang tu ada sempat, tak sempat. Ni pun ada soalan-soalan yang berkenaan dengan Cik Man, saya ada soalan. Oh, ada engkau. Ingatkan tak ada orang tadi. Sebab Cik Man fikir Cik Man seorang je berceloteh dekat sini. Yelah, Cik Man lupa pula dekat restoran kan. Pun ada lampu-lampu cantik apa semua. Okey, engkau nak payung ke ataupun nak tanya soalan? Nak tanya soalan. Tanya soalan, apa dia soalan? Saya nak tanya soalan. Boleh tak saya imamkan tunang saya? Imamkan? Tunang saya. Oh, kenapa tunang? Itulah. Siapa namanya? Adalah rahsia. Bukan Rahsia. dengan Zakiah Cik Man perasan. Zakiah tu bukan dengan Zul ke? Kau caras betul lah. Okey, soalan apa tadi? Boleh tak kalau sembahyang dengan tunang? Itu. Ya. Soalan ni agak menarik dan sebelum ni pun memang ada pasangan-pasangan yang belum akad nikah ataupun yang masih berkapal. Diorang ni okey, bagus. Dia bertanya, boleh tak saya nak sembahyang berjemaah berdoaan saja dengan awak saya ataupun dengan tunang saya? Tapi Cik Man tak akan jawab sekarang. Kita kembali selepas ini, selepas commercial break. Alhamdulillah, kembali kepada Cik Man. Jangan ke mana-mana, jangan tukar channel, duduk kat situ melekat punggung kau dekat lantai dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Jadi tadi Cik Man tengah bercolot. Cik Man pun kadang-kadang bila duduk berburak seorang tu, aku memang tak ingat dunia. Jadi tak perasan ada orang tanya. Rupanya ada juga masyarakat sini nak tanya soalan. Jadi si adik ni tadi dia tanya soalan lah kan. Tadi borak-borak dengan dia, nama dia lebih adib kot, belajar dekat KPTM Bangi kan. So dia ni mungkin dah bertunang, namanya Zakiah, lebih kurang macam tu lah. Tak tahulah lepas ni kalau putus ke, bukan tanggungjawab Cik Man lah. Dia tanya, Cik Man, saya pernah semayang, boleh ke saya semayang dengan tunang saya? Saya jadi imam, Alhamdulillah, lambaian Kaabah. Ini namanya cinta til jannah, mencari imamku, tulang rusuk kiriku. Jadi maknanya boleh ke tidak lelaki dan perempuan bersembahyang berdua-duaan yang bukan mahram dalam satu tempat? Pertama sekali,
kita ni bukan nak condemn orang. Kita ni bukan nak kata, weh kau buat maksiat semua. Dua orang ini ataupun mana-mana orang yang bukan mahram, mungkin pasangan couple, mungkin dia tu tunang yang belum ada ikatan yang sah. Kita ucapkan tahniah kerana anda berdua sangat-sangat concern dan juga mengambil berat tentang solat. Kita ucapkan tahniah. Itu perkara yang sangat mulia yang dilakukan oleh dua orang tadi. Cuma kadang-kadang dalam perkara-perkara baik yang kita buat ini ada benda-benda yang samping yang mungkin kita terlepas pandang. Bukan disebabkan semata-mata kita nak buat benda baik, tetapi kita mesti mengelakkan sebarang kemudaratan pada anggota badan ataupun pada maruah. Pada maruah ini kita nak kaitkan dengan fitnah. Okey, katakanlah situasi masyarakat sekarang bila lelaki berdua-duaan, bukan masyarakat sahaja, bahkan dalam agama Nabi melarang seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan. Tidak halal bagi seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan, melainkan ada mahramnya ataupun nanti yang ketiganya adalah syaitan. Maka kat situ kena kita titik beratkan persoalan ini. Cuma dalam masyarakat kita kalau tengok orang semayang tu memang satu perkara yang baiklah, tapi sedikit sebanyak akan timbulnya gosip ataupun fitnah yang boleh menjatuhkan maruah. Walaupun dia semayang antara tunang dia berdua sahaja, selagi dia bukan mahram dan tidak ada ikatan yang sah, maka kalau boleh elakkan. Benda-benda yang fitnah ni kita tak boleh jangka. Zaman sekarang ni orang boleh cakap apa benda yang dia nak cakap, kemudian dia membawang, kemudian dia akan hukum sesuatu yang mungkin kita tak buat. So benda-benda yang macam ni kita kena jaga. Tapi yang bab mereka melaksanakan solat tadi tu, yang tu alhamdulillah mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Cuma kita boleh upgrade. Kalau nak semayang berdua-duaan tu mungkin ajak kawan-kawan yang lain, kawan-kawan lelaki yang lain yang ada sekeliling tu kan. Tu yang ada istilah solat untuk kawan tu kan. Ajak kawan-kawan yang wakilkan solat kepada kita tu supaya dia semayang nampak berjemaah, maka kuranglah fitnah dekat situ. Sama juga macam kita semayang dekat masjid, kenapa tak ada fitnah? Sebab imam, kemudian ada 10 orang lelaki, kemudian 10 orang perempuan, walaupun tak ada hubungan mahram, tapi dalam suasana ramai tu fitnah berdua-duaan itu memang tidak wujud. Okey. Kemudian Cik Man dapat persoalan yang lain juga. Okey dia insya-Allah secepat akad nikah. Soalan yang lain Cik Man dapat daripada netizen juga berkenaan dengan sebenarnya banyak soalan tentang solat ini, tapi kadang-kadang nak pilih ni tu. Ni qada solat. Qada ni dia bukan kodok yang mak kita masak tu, dia bahasa Arab, maksudnya ganti. Qada, ganti. Dot. Ada orang sebut kadang-kadang kada, kadang qoda, maka dia punya pronouns yang betulnya qada, huruf qaf dengan dot. Apa maksudnya? Secara ringkas, ganti. Cik Man, saya pada zaman jahiliah dulu 15 tahun saya tinggalkan semayang. Tiba-tiba Allah bagi hidayah. Alhamdulillah, saya pun berusaha untuk mencari hidayah. Jadi sekarang ni saya rasa macam putus asa pun ada. Sebab apa pula? Sebab bila fikirkan balik 15 tahun saya tak semayang. 1 tahun 365 hari. Kalau saya seorang lelaki, 365 hari darab 5 waktu. Kau darabkan 10, kau dapat berapa? Darabkan 15 tahun, beribu-ribu semayang. Ya Allah Cik Man, takkan dalam masa satu hari saya nak buat 2, 3, 4 ribu semayang zuhur, 2, 3, 4 ribu semayang asar. Give up saya, alang-alang lebih baik saya tinggalkan solat. Jangan begitu, dek. Islam bukan agama yang nak menerakakan orang. Islam bukan agama yang sempit. Islam agama yang sangat lapang. Once apabila kita ada niat untuk bertaubat, maka segala dosa-dosa yang lepas Allah akan delete. Allah ni dia tak sama dengan makhluk. Dia tak sama dengan manusia. Orang akan mengungkit kesilapan kita kali pertama kita nak buat baik. Tapi Allah, once kita nak buat baik, walaupun sebelum tu berpuluh-puluh tahun kita buat maksiat, automatik Allah akan delete hanya dengan satu perbuatan, iaitu taubatan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh. Jadi berkenaan dengan menggantikan solat, bagi orang yang meninggalkan solat pada zaman jahiliah yang bertahun-tahun, wajib qada ke tidak? Maka sekali lagi ulama berbeza pendapat. Ada dua mazhab lah, dik. Itu normal lah tu, pendapat yang banyak ni supaya kita ada pilihan, nampak luas sikit, boleh memilih, nampak diskaun, tak letih dan seumpamanya. Mazhab yang pertama, tak wajib qada. Habis yang 15 tahun punya semayang yang ditinggalkan tu tak wajib qada, tak wajib qada. Yang beribu-ribu tu tak wajib qada. Ini seronoknya, nanti dulu. Nah, ini mazhab yang pertama. Tapi wajib bertaubat. Maknanya lepas ni jangan buat lagi. Kalau buat lagi seolah-olah macam kita main-main dalam taubat. Itu mazhab yang pertama. Antara yang memegang mazhab ini adalah Ibnu Taimiyah. Alright? Baik, yang kedua mazhab jumhur ataupun majoriti ulama.
Dan insya-Allah kita memilih mazhab yang lebih selamat ataupun kita rasa berhati-hati dalam pemilihan tersebut, iaitu wajib qada semua solat yang ditinggalkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun pada zaman jahiliah. Tapi yang jadi letihnya kalau kita fikir, takkan 10,000 semayang kita nak buat dalam satu masa. Jangan bimbang dan jangan gelabah. Just lag aja. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Waktu kita dah bertaubat tu pun Allah terima kita seadanya. Maka macam mana dengan semayang kita yang berpuluh-puluh ribu itu ataupun yang beribu-ribu itu, maka kita buat secara ansur-ansur. Allah memahami perjalanan taubat. Sebagai contohnya, hari ini kita semayang fardu zuhur. Lepas semayang zuhur, kita buat satu lagi zuhur. Kemudian kita semayang fardu asar untuk hari ini. Lepas asar hari ini, kita buat satu asar. Jadi tak perlu kita nak qada, nak gantikan sekaligus 20,000 semayang dalam satu masa. Kerana dibimbangi kita akan buruk sangka dengan agama. Kita menganggap agama ini menyusahkan. Kita jadi letih. Bahkan bila dah jadi letih, bukan saja kita tak buat yang qada, kita tinggalkan sekaligus semua termasuk taubat dan juga sembahyang yang dituntut dan diwajibkan pada hari itu. Jadi adik-adik dan tuan-tuan penonton-penonton sekalian, Allah itu Tawwabur Rahim, iaitu Allah yang Maha menerima taubat dan juga yang Maha mengasihani. Jadi kita slow-slow saja dalam perubahan. Allah faham kita memang jujur untuk berubah, Allah ampunkan. So macam mana kalau saya mati tak sempat untuk qadakan semua solat? Kita sudah bertaubat dan Allah tahu niat kita lebih mulia daripada perbuatan kita. Insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita dunia akhirat. Dan ada soalan lain juga, banyak soalan berkenaan dengan solat ni, perkara yang membatalkan solat, Cik Man. Apa perkara yang membatalkan solat? Mungkin kita tahu rukun dan apa benda yang tak boleh dibuat dalam solat. Jadi jangan ke mana-mana, Cik Man akan jawab selepas ini. Alhamdulillah kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panih Cik Man. Okey, tadi sebelum rehat Cik Man sempat bacakan persoalan daripada netizen. Itu apakah perkara-perkara yang membatalkan solat? Betul lah, kita sebelum ni kita tahu apa yang wajib kita buat, apa yang sunat kita buat, apa yang perlu kita buat dalam solat, tapi kita terlupa benda yang kita tak boleh buat. Jadi Cik Man mungkin kongsikan sekali lalu dan adik-adik penonton-penonton boleh tambah info di laman-laman ilmu yang lain berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan solat. Yang pertama yang paling asas sekali ialah kita makan dan minum. Sebab bila kita masuk takbiratul ihram, sampailah bagi salam, memang tak boleh makan, memang tak boleh minum. Kecuali kalau makan hati kan, merajuk dan seumpamanya. Yang tu kena dibuang. Sebab solat kita fokus dengan Allah. Allah sahaja. Sebab tu kita sebut Allahu Akbar. So, perkara yang membatalkan solat antaranya makan dan minum dengan sengaja. Baik. Mungkin ada persoalan tentang makan dan minum. Cik Man, ketika saya semayang, mungkin dalam pergerakan gigi saya ataupun mulut saya, makanan yang ada dekat celah-celah tadi yang tak sempat nak buang tadi tertelan. Jadi, bila dia sebut perkataan itu, dah jadi jawapan lah tu. Sebarang perkara yang tidak sengaja, diampunkan ataupun dimaafkan. Maka masa kita mengungkapkan perkataan-perkataan ataupun melafazkan doa-doa, bacaan-bacaan tertentu, pergerakan gigi itu menyebabkan saki-baki ataupun sisa itu termasuk dengan tidak sengaja, maka hukumnya dimaafkan, tidak membatalkan solat. Tapi kalau sengaja, yang tu baru batal solat. Kan ada bawang tu, lapar pula, sedap pula tadi sambal petai kan. Confirm batal solat. Itu bawang tu besar dik. Tu bukan saki-baki yang celah-celah tu, memang bawang tu memang besar. Jadi membatalkan solat. Ada juga soalan daripada netizen tanya Cik Man, kalau air liur tu kita telan, adakah dia membatalkan sembahyang? Jadi setiap saat ataupun setiap detik memang kita telan air liur, maka bila telan air liur dia tak sama dengan hukum dia telan air-air yang lain lah. Air teh, ais ke, kopi dan seumpamanya. Barista, kopi satu. Teringat pula barista. Baik, kemudian seterusnya perkara-perkara yang membatalkan solat, Cik Man yang kadang masuk air. Cerita pasal air, masuk air sekali-sekala kan. Padahal, baik, seterusnya perkara-perkara yang membatalkan solat juga turut ditanya kadang-kadang oleh netizen. Cik Man, bercakap macam mana Cik Man? Bercakap tidak membatalkan solat. Kau cakap lah banyak-banyak pun. Kalau percakapan itu dialog antara kita yang solat dengan Allah, iaitu dalam dialog surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Cik Man ni banyak sangat clickbait. Yelah, aku bagi kau hin-hin dululah. Bercakap dengan Allah tidak membatalkan solat. Yang membatalkan solat bercakap dengan manusia. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Panaslah. Mak, buka kipas, mak. Memang kau cari pasal dengan Tuhan betul. Maka yang tu baru membatalkan solat. Cuma ada satu situasi netizen tanya, Cik Man, kalau melatah macam mana Cik Man? Dia melatah ni dia tengok situasi dia. Kalau macam kata perkataan yang kita terlatah itu mungkin sangat-sangat halus ataupun sangat-sangat sedikit yang orang menampakkan bahawa kita masih lagi berada dalam solat, maka dia tidak membatalkan solat. Sebab melatah ni bukan kesengajaan, dia benda yang tak dikawal. Tapi kalau adik melatah panjang macam pidato pertandingan peringkat kebangsaan, maka benda tu confirm membatalkan solat. So kena bezakan antara melatah. So bila dah melatah macam tu punya banyak, berhenti solat dan kemudian ulang. Cuba cari tempat-tempat yang kondusif lah untuk elakkan kita melatah. Kadang-kadang ada jenis orang yang kadang-kadang tu bila imam tiba-tiba semayang zuhur, dia melatah pula kan. Imam pula semangat betul macam perang badar dia punya suara. Jadi makmum dekat belakang pula ada yang melatah. Jadi benda-benda macam ni dimaafkanlah kot kalau dia melatah tahap 4. Baik, kemudian perkara yang membatalkan solat ialah kita melakukan pergerakan yang kebiasaannya dianggap sebagai memang nak keluar daripada solat. Dia boleh senaman 8-8 lagi waktu solat tu, nak regangkan tulang apa semua, yang urat saraf tu kan, maka confirm batal solat. Perbuatan, pergerakan di luar semayang yang tak ada kena-mengena dengan semayang dilakukan banyak kali berturut-turut dengan sengaja yang menampakkan kau ni semayang kesenaman, batal solat. Tapi ada situasi di mana kita melakukan perbuatan yang bukan perbuatan solat tetapi tak membatalkan solat. Bahkan dengan sengaja, situasi-situasi yang menuntut. Contohnya seorang ibu ataupun seorang dewasa semayang sedang mendukung baby dia, mendukung anak dia. Yang ni pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi semayang mendukung cucu dia Umamah binti Zainab. Jadi memang kena ada pergerakan lah. Nabi dukung, Nabi angkat, Nabi letak, kemudian Nabi sujud, Nabi nak naik rakaat yang seterusnya, Nabi nak angkat balik Umamah baby itu, kemudian Nabi dukung. Ini perbuatan yang bukan solat dan dilakukan dengan sengaja, tetapi ada tuntutan juga kepada ibu-ibu di rumah. Cik Man bagi cadangan, boleh semayang dukung anak ni, sebab kadang-kadang kita pergi R&R, kalau kita nak letak budak tu dekat tepi, kita risau, sekarang ni zaman pencolek ramai, maka boleh dukung. Habis pergerakan-pergerakan yang bukan pergerakan solat yang terpaksa saya lakukan, maka bila sebut terpaksa, itu tuntutan, walaupun pergerakan itu banyak, tetap tidak membatalkan solat. Sebab dia bukan sengaja. Jadi takutkan anak kalau keluar daripada rumah, risaukan anak, dukung. Risaukan suami, dukung. Baik, itu antara perkara-perkara yang membatalkan solat. Kemudian, Cik Man nak kongsi juga satu situasi di mana kita boleh melakukan pergerakan di luar solat untuk memberikan kesempurnaan kepada solat tersebut. Contohlah ada orang sebelah kita ni dia keluar daripada soft. Sudah pastinya soft kita kosong di sebelah. Jadi soft yang kosong ini memberikan kekurangan markah kepada solat berjemaah. Orang yang sana pula tak nak kemari. Yang kita ni faham. So apa yang perlu kita buat? Kita pergi tarik tangan dia. Ini untuk kepentingan supaya nampak soft itu rapat dan tersusun rapi. Sebab tu imam sebelum dia masuk solat, dia akan seru kepada jemaah, istau ataupun sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min iqamatis solah. Rapatkan sof, luruskan sof. Sof yang lurus itu sesungguhnya merupakan kesempurnaan solat. Ini ada sahih. Jadi bila dah lompong satu tu, markah kurang, maka kita boleh sambil solat itu kita tarik. Tidak membatalkan solat. Itu tuntutan untuk menyempurnakan solat. Tapi tarik ajalah, jangan kau bercakap. Bang, rapat sikit. Kosong dia pergi ke toilet. Jangan tunjuk kebangangan tu dik. Jadi benda-benda macam ni yang kita kena tahu. Sebab bila kita dah bercakap tu memang batal solat lah. Kalau kita tarik aja tak bercakap, maka perkara tersebut dituntut ataupun merupakan cara untuk menyempurnakan solat berjemaah. Jadi itulah yang dapat Cik Man kongsi pada episod hari ini. Walaupun Cik Man nak bagi tahu sekali lagi, nak cerita pasal solat ini mungkin kita memerlukan 3, 4, 5, 6 berpuluh-puluh episod sebab urusan solat itu sendiri sangat penting. Tapi Cik Man yakin penonton-penonton yang berilmu, yang rajin menuntut ilmu boleh mencarinya di laman-laman ilmu yang lain. Jumpa lagi di masa akan datang dalam rancangan Jawapan Pandai Cik Man. Assalamualaikum dan terima kasih.